من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita dan akan kita sambung pesan kita berkaitan dengan soal jawab daripada fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor, di mana pada sesi yang lalu kita dah baca soalan yang pertama lah daripada nota yang saya dah kongsikan dengan tuan-tuan. Dan pada hari ini kita nak masuk ataupun nak baca persoalan yang kedua lah yang diutarakan kepada jabatan berkenaan. Baik, saya baca soalan dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbaca hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah bersanad daripada Abu Hurairah tentang galakan mandi selepas memandikan jenazah. Hadis ini dinyatakan status sebagai hasan. Soalan saya, adakah ini menjadi dalil kepada kepercayaan badi mayat? Dan adakah badi mayat itu wujud? Jika tidak, adakah badi mayat itu dikira sebagai khurafat? Dan apa dalil yang menentangnya? Sekian, terima kasih. Jawapan. Merujuk kepada persoalan tuan, hadis tersebut tiada kaitannya dengan kepercayaan badi mayat. Saya baca dulu nanti saya explain. Ia hanya anjuran Nabi SAW untuk membersihkan tubuh badan setelah menguruskan jenazah. Hukum mandi tersebut adalah sunat atau sunnah. Adapun badi mayat adalah kepercayaan karut masyarakat Melayu dahulu kala. Namun telah dikikis sedikit demi sedikit dengan datangnya agama Islam yang membawa manusia daripada jahil kepada manusia yang berilmu. Walaupun Al-Quran tidak menyebut secara khusus tentang khurafat, namun sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah percaya bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa memberi nikmat maupun bala. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun yang melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan kepercayaan itu maka kepada Allah Ta'ala jualah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ini surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dia buat mai terjemahan saja. Tapi teks ayat Al-Quran itu tidak ditulislah dalam jawapan ini. Baik. Jadi tuan-tuan, daripada soalan ini ada dua segmen lah yang saya lihat. Pertama ialah tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan tentang galakan mandi jenazah. Ya. Dan dalam jawapan fatwa ini ataupun jawapan kepada persoalan ini, dia tak sebut secara khususlah tentang hadis itu. Cuma dia kata hadis itu tidak ada kaitan dengan kepercayaan badi mayat. Dia tu jawab tentang badi mayat. Ya. Jadi kemungkinan dia kata hadis sahih. Dan memang hadis ini sahih lah. Ya, merujuk kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Ya, very simple kan. Nabi kata sesiapa yang memandikan mayat, man ghassala maitan falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Ya. Wa man hamalahu, sesiapa yang memikulnya, dia tak mandi mayat tapi dia hantar jenazah pergi ke kuburan, tukang pikul lah. Maka Nabi kata hendaklah dia berwudu.
Ya, hadis ini memang hadis yang sahih. Hatta kalau tuan-tuan belajar dalam kitab Taharah, The Science of Purification, kitab bersuci lah. Dalam babul ghusli, bab mandi, the chapter of shower, mesti tuan-tuan akan jumpa tentang galakan untuk kita mandi, atau yang disebut sebagai mandi-mandi sunnah, al-aghsalul masnunah, ya, preferable showers, which is mesti ada salah satu ialah al-ghuslu min ghuslil mayyit, mandi kerana mandi mayat. Al-ghuslu min ghuslil mayyit. Baca kena betul. Teori dia. Ya. Mandi kerana mandi mayat. Mesti ada punya. Ya. Tak miss lah dalam mana-mana buku fiqh. Walaupun mandi sunat ni tuan-tuan, ada banyak. Ya. Dan saya lihat mazhab Syafi'i lah antara yang banyak mensunahkan mandi ni. Kerana sebagainya berdasar pada hadis-hadis yang jelaslah galakan mandi itu, dan sebagian lagi daripada qiyas. Hatta kalau tuan-tuan buka dalam buku fiqh mazhab Syafi'i, buku matan tersohor sekali lah. Ya. Itulah matan Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh Imam Abi Syuja', yang terkenal dengan nama Matan Abi Syuja'. Ya. Kami universiti dulu kami hafal Matan Abi Syuja'. Ya. Dan memang kami belajar matan itu sejak daripada sekolah menengah. Tak tahulah zaman sekarang ada pakai silibus mana. Tapi zaman kami dulu silibus kami ialah kitab Al-Iqna' yang dikarang oleh Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, imam besar juga dalam mazhab Syafi'i. Dan buku itu memang menghuraikan matan Abi Syuja'. Sebab tu matan dia kita kena hafal, syarahan dia kita kena tahu. Ya. Di samping kita dapat ilmu, masuk besok pun boleh lah. Ya. Apa yang disebut dalam matan itu? Dalam bab mandi. Wal aghsalul masnunah 17 uslan. Katanya mandi-mandi sunat ini ada 17. Dalam buku fiqh ni ada 9, ada 10, kalau base betul-betul hadis Nabi, bukan tu aja. Tapi kerana mandi ni dia mengkiaskan jugalah dengan nana yang lain. Jadi dia mensunah juga mandi-mandi yang berbagai. Walaupun tak ada hadis yang spesifik, tapi dia guna kias. Ya. Baik. Jadi memang ada mandi tu. Kalau kita tengok dalam matan tu, dia kata mandi ada 17. Kemudian dia sebut salah satu benda ialah al-ghuslu min ghuslil mayyit. Dia sebutlah mandi Jumaat, ghuslul Jumaat. Pasal dalam banyak-banyak mandi sunat ni, mandi nombor 1 mandi Jumaat. Yang banyak digalakkan oleh Nabi SAW, bahkan sebagainya mengatakan wajib, kerana ada perintah yang tegas lah daripada Rasulullah SAW. Ada ulama kata wajib mandi Jumaat ni, tak mandi dosa. Lepas tu dia duduk nombor 1. Lepas tu baru mari mandi hari raya. Ya. Kemudian memang adalah antara yang terawal mandi daripada mandi mayat. Al-ghuslu min ghuslil mayyit. Maksudnya memang mandi tu memang ada lah. Ya. Dan perintah itu asalnya wajib. Kalau tengok teks hadis ni, kita kena mandi lah. Man ghassala maitan falyaktasi, kalau awak mandi mayat awak kena mandi. Itu perintah. Wal aslu lil wujub fil amri. Perintah asalnya adalah wajib. Tapi kerana ada hadis yang lain, Nabi kata tak mandi pun tak apa. Ya. Inna mayyitakum laysa binajis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Dia kontra lah dengan hadis yang lain. Antara hadis itulah hadis Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas. Nabi kata mayat kamu ni bukan najis. Ya, maka memadailah untuk kamu sekadar membasuh tangan saja. Maksudnya sebaik-baik kita mandilah. Tapi sekurang-kurangnya Nabi kata basuh tangan. Kalau kita mandi tangan kita tu lepas mandi basuhlah. Tapi kalau kita mandi itu lebih baik. Ya. Jadi cerita dia ada mandi itu base daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan memang termuat dan diwartakan dalam mana-mana buku fiqh. Tak kira mana masalah, benda ni sama saja. Ya. Kerana ada hadisnya, maka tak timbul pertikaian. Itu satu part. Yang mana fatwa ni dia ringkas. Dia sekadar nak bagi tahu secara, orang kata apa, secara cepat lah. Jadi dia tak urai hadis, tapi tak apa. Ala kulli first part bersabit hadis tu ada. Selain pada ia sahih, memang diwartakan lah. Bab mandi ni memang ada. Itulah mandi kerana mandi jenazah. Jadi kalau tuan-tuan mandi jenazah, mandi itu lebih baik akhirat. Ya. Itu first segment lah.
Segmen yang kedua ialah pertanyaan si penanya ini tentang badi mayat. Itu yang difokuskan oleh jawapan. Dia tak urai bahadi, tapi dia fokus pak jawapannya dari sudut badi mayat tu. Di mana katanya tak ada badi mayat. Ya. Dan dia kata ini khurafat. Ya. Dan dia bawa kita kepada keyakinan bahawa nikmat bala semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ditimpa sesuatu, kalau kita dapat nikmat atau ditimpa suatu kecelakaan, maka itu ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditutup dengan itulah surah At-Taubah ayat 51 ya. Dulu masa kami sekolah menengah agama lah kan. Apa maksud ayat ni tuan? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pasal katanya ayat ni adalah sebagian kausa kita juga kan. Dia kata kalau nak bagi orang kasih kita, banyak-banyak baca ayat. Kita buat hafal lah, baca lah kan. Tak tahu lah betul tidak. Ala kulli hal tuan-tuan, berkait dengan badi mayat, dia kata khurafat lah tak boleh. Pasal apa? Tuan-tuan kena tahu, dia bukan dalam isu badi mayat, mandi mayat ni saja. Walaupun sebenarnya ada garakan, saya tak pastilah tuan-tuan ada pengalaman tu tidak. Tapi kami kalau di kampung, kami lah saya sendiri pun, kalau kita pergi melawat jenazah, memang balik orang tu suruh mandi. Tuan-tuan tak ada? Tak pernah? Saya pun tak pernah tanya orang tua saya pasal apa kena suruh mandi, sunat ke? Padahal kita bukan mandi mayat pun, tapi memang suruh mandi lah. Balik je dia kata mandi. Mungkin nawak dah orang mati tu mandi. Tak tahu apa kan. Mungkin ada kepercayaan kewajiban tu, tapi dia tak tahu. Dan saya ingat orang Melayu saja, rupanya orang Jawa macam tu juga. Di mana bila saya pergi melawat jenazah, isteri saya orang Jawa. Isteri saya orang Selangor tuan. Saya Kelantan lah, isteri orang Selangor. Jadi saya 50-50. Saya 50 Kelantan, 50 Selangor. Tapi ada juga orang kata saya dah 100% Selangor lah. Dia panggil saya Kelantan Murtad lah. Mu ni Kelantan Murtad lah. Dia. Ada juga Kelantan Murtad ya. Which is saya lihat, tak tahulah kan, bila saya pergi melawat jenazah, balik memang orang tua saya, pula bini saya, memang suruh mandi lah. Kalau tak mandi dia marah. Mandi lah. Kita bukan mandi banyak, baru kita nak mandi. Tapi tak apalah, orang tu suruh lah, kita mandi lah. Dan saya tidak tahu apakah kita disuruh mandi itu, ada kepercayaan itu atau tidak. Agak-agak tak ada lah, dan saya pun tidak tanya. Ya. Ala kulli hal boleh mandi, tapi tidak ada kesunahannya sama sekali. Dan tak ada kena-mengena apa-apa. Sebab kita bukan mandi mayat. Yang disuruh dalam agama ialah orang yang mandi mayat. Orang lain tak ada kena-mengena. Kalau yang mandi pun bukan dengan sebab mayat. Ya. Dan katanya badi mayat di sini. Wallah Ta'ala betul tu dia. Tapi jika ada, maka ia tidak benar sama sekali. Ya. Dan tuan-tuan nak kena tahu, Islam ni amat menentang kepercayaan yang tidak ada basis. Walaupun kepercayaan yang biasa-biasa. Apatah lagi kalau kepercayaan itu ada hubungan dengan akidah, dengan ketuhanan, benda ghaib. Bahkan kalau ia membawa kepada kesyirikan, Islam amat menentangnya sama sekali. Tuan-tuan baca Quran, Allah Ta'ala kata, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Surah Nisa itu ayat berapa saya bertanya. Perempuan-perempuan kamu adalah ladang bagi kamu. Maka datangilah ladang kamu seumpama yang kamu mahu. Apa sebab nuzul ayat ni? Sebab nuzul ayat ni ialah kerana orang Yahudi, dia kata, man atta imra'atahu fi qubuliha min duburiha aw min wara'iha ja'al waladu ahwal. Dan hadis sahih yang diriwayatkan daripada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Sahih Bukhari, Muslim, daripada Anas bin Malik, daripada Abi Hurairah dan selain. Di mana katanya orang Yahudi ni, dia kata pada pokok dia lah, ini satu kepercayaan mereka lah. Sesiapa yang mendatangi isterinya pada hadapan, tapi dia mari ikut belakang, ya, maka akan lahir anak itu juling. Ya, lubur memang tak boleh lah, tapi dia lalu ikut belakang. Ya, jalan depan, tapi dia lalu ikut belakang. Faham sendirilah. Maka dia kata anak juling. Ya. Dan memang orang Yahudi dia punya perangai tuan-tuan,
Dia suka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah Ta'ala haramkan riba, dia buat. Allah Ta'ala haramkan jual beli, benda-benda najis, dia buat. Ya. Macam-macam Allah Ta'ala larang, dia buat. Tapi benda Allah Ta'ala tak larang, dia larang. Benda Allah Ta'ala tidak haramkan, dia haramkan. Itu pengaruh Yahudi. Ya. Salah satu ni lah. Benda harus, tapi dia kata tidak boleh. Dan kesannya begitu dah begitu. Dan kita tak pastilah apa sebab orang Yahudi kata begitu. Mungkin kepercayaan kosong yang dicipta reka, ataupun memang berdasar kepada testimoni tertentu. Mungkinlah. Anak dia lahir juling, dia pun tanya, apa anak mau juling? Mau ada buat apa dulu? Oh, dulu aku mendatangi isteri ku belakang lah. Lepas tu ada pula orang tu dapat anak juling lagi sekali, dia pun tanya, apa mau buat? Pasal apa anak mau juling? Oh, aku pun buat. Kira-kira benda yang sama je dia sebut. Itu dia panggil testimoni. Ya. Which is testimony tuan-tuan, dalam benda-benda dunia boleh. Tapi benda-benda yang seumpama ini dia tidak boleh diguna pakai sama sekali. Sebab ada juga orang buat fadilah-fadilah tertentu, kelebihan-kelebihan tertentu, atau ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, asal dia testimoni. Mana boleh testimoni buat kepercayaan ni? Atau buat fadilah amalan pun tak, dia testimoni. Ya. Sebab benda ni tidak diketahui dalam setengah-setengah keadaan. Melainkan dia mesti ada base yang kuat. Dan base yang kuat dalil lah. Pasal juling tak juling ni kerja Tuhan. Apa connection lalu kot belakang dengan juling? Tak ada connection. Ya. Macam kata rumah kalau ada sawang, oh ni rezeki tak masuk ni. Apa connection rezeki dengan sawang tu? Ya. Haji kalau petang-petang duduk kat depan pintu rumah, time matahari tenggelam, maka haji sempit rezeki. Ditipu pada atas sumpah. Ada orang cakap begitu. Apa connection? Tak ada connection. Oh, sikap patuh, siapa-siapa ada sikap patuh, sama juga. Tak bagus. Rezeki akan jadi sempit. Saya, dalam bilik air saya tu sikap patuh lama. Memang saya mandi guna sikap. Ya tak? Elok je. Dia kata akan jadi fakir. Ada seorang daripada utara tu. Mana ada? Tak ada pun. Saya lama dah guna sikap patuh daripada zaman dulu. Tak pakai fakir. Kaya tak lah, kaya tak. Tapi fakir miskin tu belum lagi lah setakat ni. Ya. Apa kena-mengena sikap dengan fakir tu? Ya. 7-8 tahun lepas ada dah seorang pendakwah yang agak terkenal juga, dia sebut benda ni. Ni dalam 2-3 minggu mari pula benda-benda macam ni. Ya. Pasal apa? Pasal ada dalam kitab. Memang ada dalam kitab. Tapi kitab tu bukan Quran. Kitab tu manusia tulis. Dan dia tidak diketahui basisnya. Pasal dia tak mari dalil ke apa, tak ada. Dia cuma cakap begitu. Dan dikatakan untuk baik sangka kepada dia, ini testimoni. Buat rezeki-rezeki mana boleh testimoni. Ya. Dan ia khurafat. Dia berbawa kepada khurafat. Boleh buat syirik ke tidak, tak tahulah. Tapi kepercayaan tidak ada asal. Baik. Nah, malam tadi orang tanya saya, Ustaz, kalau saya berair hidung, ataupun saya mulut saya tak apa ni, saya nak lap pakai ujung baju masa semayang, boleh? Saya dengar Ustaz ada kata boleh, tapi ada Ustaz kata tak boleh. Saya kata memang boleh, cuma jaga pergerakan kita, jangan banyak sangat. Sebab semayang ni kalau mazhab Syafi'i dia kata sikit, pergerakan yang banyak boleh batal solat. Adapun yang dikaitkan dengan benda-benda tertentu itu tidak betul. Ya. Ya, memang ada kata juga kalau lap ni, kalau ngelak ni kat hidung apa kan, dia akan menyebabkan kefikiran. Apa connection kain baju dengan hidung? Hatta Rasulullah SAW sendiri lap. Ada benda-benda tertentu tuan, kita boleh sangkal hanya dengan ilmu fiqh saja. Tak payah balik dalil akidah. Ilmu fiqh kita dah boleh sangkal. Kenapa? Kerana benda-benda seumpama ini sebahagian daripada ini bertentangan dengan praktikal Rasulullah SAW dalam fiqh. Nabi bila semayang, bila Nabi ada masalah sikit lah hidung dia ke mulut dia ke, baginda lah. Atau baginda menyarankan begitu. Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuq baina yadayhi wala an yaminihi wala an yasarihi tahta rijli yusra fa in ajalat bihi badiratun falyakul hakaza thumma tawasabahu ba'dahu ala ba'd. Cerita dia Nabi kata, kalau kamu semayang, kamu menghadap Tuhan, jangan geludah tepi pula.
buang ingus ke. Dan jangan ke kanan. Pasal apa tak boleh hadapan? Pasal kita menghadap Tuhan. Pasal apa tak boleh kanan? Pasal malaikat duduk belah kanan. Hak belah kiri pun hidup belah kanan masa semayang. Tapi Nabi kata belah kiri boleh. Dan lepas kamu ludah, tutuplah dengan kaki kirimu. Masjid Nabi kan pasir. Tutup kaki kiri. Ya. Kalau ludah dalam masjid tak tutup, berdosa. Dan tutup. Dan Nabi kata kalau kamu tak boleh buat benda tu, kamu gunalah dengan hujung baju kamu. Dan Nabi menunjukkan contohnya kepada sahabat Nabi sallallahu. Dan Nabi mentenyih-tenyih atau melipat-lipatkan bajunya, menghilangkan kesan air liur atau hingus itu. Benda Nabi buat takkanlah boleh bawa kepada kefakiran. Ya. Dan disuruh oleh Nabi, disarankan begitu. Jadi ini kepercayaan yang tidak ada basis sama sekali. Bahkan boleh menyumbang khurafat kepada masyarakat. Ya. Okey. Balik pada yang tadi ya. Jadi tak tahulah sebab apa orang Yahudi kata begitu. Boleh jadi daripada testimoni ada lah. Daripada pengalaman-pengalaman petua-petua orang tua, petua orang tua ni sebagai betul, sebagai tak betul tuan. Bukan semua boleh ikut. Ni daripada depa jugalah, mungkin daripada tak tahulah. Jadi depa memang berpegang begitu. Allah Taala tu ayat khas. Tak benar. Pasal apa? Pasal juling tak juling ni tak ada kena-mengena. Has no connection langsung dengan perbuatan seorang suami kepada isteri dalam bab. Tak ada. Kalau Allah Taala nak bagi anak dia juli juga. Ya. Kalau tidak. Jadi Allah Taala telah menyangkalkan perbuatan itu. Tuan-tuan belajar akidah tuan. Saya tak tahulah sebahagian buku akidah ni kalau besi-besi kita dia lebih memfokus kepada sifat Tuhan, sifat 20 tu lah, which is good. Tapi bagus juga kalau tuan-tuan belajar akidah ni memfokus kepada rukun iman. Ya. Which is dia belajar satu persatu lah. Apa rukun iman? Beriman kepada Allah. Dia pun belajar lah. Tak Allah itu dah begini sifatnya, namanya. Pergi pula beriman kepada Nabi. Dia pergi pula Nabi. Nabi ni siapa? Berapa bilangan Nabi? Apa sifat-sifat Nabi? Pergi pula kepada beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada macam-macam lah kan. Ya. Kemudian ada juga bab-bab yang dilarang dalam kepercayaan. Ya. Itu akidah besi rukun iman. Di mana mesti ada satu slot tuan-tuan yang disebut sebagai bab an-nahyu anit tiyarah, larangan untuk kita tiarah, ataupun juga disebut tatayur. Ada dua perkataan, satu tiarah, satu tatayur. Ya. Apa makna tiarah atau tatayur? Macam fatwa ni kata tidak ada dalam ayat Quran, tidak ada dalam Quran ayat spesifik tentang khurafat. Ya. Hatta lah hadis-hadis Nabi SAW, kalau tuan-tuan nak cari the word khurafat, saya rasa tidak ada. Tapi ada perkataan yang lain yang sama erti, bahkan lebih signifikan daripada khurafat itu sendiri. Itulah salah satu ialah yang disebut dengan tiarah atau tatayur. Apa makna tiarah atau tatayur? Tiarah atau tatayur ni tuan-tuan daripada perkataan toy. Tiarah, tatayur asalnya daripada toy. Toy ni makna burung, bird. Ya. Di mana orang Arab tuan-tuan, kalau dia nak buat sesuatu yang penting, dia nak pergi berniaga, dia nak keluar bermusafir, dia nak keluar untuk satu urusan, anak dia nak kahwin, apa-apalah, dia menjadikan burung sebagai alamat. Ya. Tuan mana burung? Di mana kadang-kadang dia lepaskan burung. Dia memang ada burung untuk benda tu. Dia bela 2-3 ekor burung, tiba satu benda penting dia nak buat, dia akan lepaskan burung. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, kadang-kadang dia tak ada bela burung lah, tapi dia pergi ke pokok-pokok, dia halau burung. Yuhajjiru tayr liyatir. Banyak kami dulu. Dia pergi pokok, burung ada pokok. Kat bandar ni mungkin payah lah. Kat kampung kan burung ada kat pokok tu. Dia halau lah, dia baling ke, dia goyang kat pokok tu ke, nak suruh burung tu terbang. Dan mungkin lagi ada metod-metod yang lain. Asal cerita dia nak burung tu terbang. Apa tujuan dia? Dia nak tengok burung tu terbang ke mana. Fa'in tara yumna, kata Ibn Hajar. Kalau dia terbang ke kanan, istamarra, dia akan pergilah. Ya, dia akan proceed benda ni. Saya nak pergi nego, saya akan pergi. Anak saya nak kahwin,
saya akan buat. Apa lagi? Saya nak bermusafir, saya akan buat. Mana dia akan buat benda-benda penting? Kalau burung tu terbang ke kanan. Fa in tara yusra aw yasaratan tasya'ama wa raja'a. Kalau burung tu terbang belah kiri, maka dia tak akan buat. Dan dia mengatakan benda itu menjadi sial kepadanya. Dengan sebab orang Arab ni, ialah selain daripada dia percaya pada berhala, dia percaya pada jin, benda-benda merepek ni kan. Dia juga percaya kepada keburungan. Keburungan ni mana benda-benda yang bersabit dengan burung ni lah. Ya. Dan kalau kita lihat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan kitab sunanya, dia kata tidak setakat itu. Bukan kata burung terbang saja, dia kata bunyi-bunyi burung juga menjadi petanda pada sesuatu. Sama ada petanda itu baik atau buruk. Which is sebahagian daripada hal seumpama ini, dia ada dalam mana-mana bangsa, termasuk bangsa Melayu. Khurafat gini lah. Ya. Dengan sebab orang Arab ni dia begitu taksub dengan burung, dia menjadi petanda pada suatu perkara, baik atau buruk, maka dinamakan benda-benda khurafat ni daripada perkataan burung. Tiarah atau tatayuk. Orang Arab memang suka begitu. Contoh tengoklah dalam kamus Arab, hatta dalam Quran, atau hadis Nabi SAW, berok-berok dia panggil apa? Dia panggil al-ghaib. Al-ghaib ni maksud dia tuan-tuan, sebenarnya Rasul bahasa ialah tempat tinggi dan tempat yang terlindung atau jauh daripada orang. Sebab orang Arab bila dia nak berok saja, dia pergi cari tempat yang jauh, tempat yang berselindung dan tinggi. Asal dia nak berok saja, dia pergi cari tempat yang jauh, terselindung dan tinggi. Asal dia pergi cari tempat itu saja, dia nak berok, maka dia namakan berok sempena tempat itu. Ini perkara biasa dalam bahasa Arab, Ustaz. Sama juga dalam bab ni. Dengan sebab burung banyak dikaitkan dengan khurafat, maka perkataan khurafat dinamakan sebenarnya burung. Itulah tiarah dan tatayuh. Dan Nabi amat melarang keras tatayuh. Benda-benda khurafat ni lah. Kecahan-kecahan yang tidak ada basis. Dan dalam banyak hal dia boleh mencederakan keimanan kita. Ada hadis Nabi kata at-tiaratu syirkun. At-tiaratu syirkun. Wa ma minna illa walakin yuzhibunallahu bitawakkul. Nabi kata itu hadis Ibnu Hibban. Kita belajar bab ni. Dan saya pun memang sentiasa merujuk kerana benda ni dia penting sekali. Nabi kata tiarah-tiarah ni percaya benda-benda merepek bersabit burung. Pasal orang Arab dia merepek bersabit burung. Orang Melayu mungkin dia merepek bersabit benda lain. Tapi tak kisahlah. Asal dia sama. Ya. Nabi kata syirkun, syirik. Ya. Dan Nabi ulang beberapa kali. Wa ma minna illan, kata Nabi. Tapi masalah dia ialah semua orang boleh buat benda ni. Pasal kepercayaan. Ya. Boleh dia jahil. Boleh jadi dia ikut orang. Pasal manusia juga suka ikut orang lain walaupun benda tak ada basis. Ya. Ada orang tuan-tuan dia posting, siapa-siapa yang baca selawat sekian-sekian, baca surah sekian-sekian, insya-Allah dia akan jumpa Nabi. Minggu depan cepat lalu dia kata. Orang share dengan orang tuan. Saya puh hadis Nabi, saya puh ayat Quran, poin yang penting-penting, ceramah saya puh. Paling banyak orang share 100 orang je. Dia share benda merepek macam tu tuan, 600 orang share. Orang Melayu lah ni, orang bukan Melayu saya tak kata. Jadi orang kita ni, saya tak tahulah. Dia sudah tidak mementingkan ilmu lagi. Dia sudah betul-betul percaya kepada orang itu. Asal nama ustaz mendakwah ke apa, dia percayalah apa tu bila mulut dia tu betul ke. Which is untrue. Bukan kata untrue, ridiculous lah. Bukan kata ridiculous, nonsense lah. Mana ada baca selawat sekian-sekian, surah sekian-sekian, boleh jumpa Nabi? Siapa cakap? Oh, ini testimoni. Kita tahu dah, dia mesti balik pada testimoni. Ini pengalaman orang dulu-dulu, orang soleh, awliya illah, wali-wali Allah. Dan ada banyak hal dia boleh menyumbang kepada kepercayaan tidak ada basis. Dia boleh buat khurafat ya Allah. Jadi tak boleh. Benda-benda macam tu tidak. Okey, balik pada tadi ya. Jadi syirik tuan pasal apa syirik? Pasal dia telah mengatakan Allah Ta'ala akan buat sesuatu berdasar kepada perbuatan dia. Apa kena-mengena Allah Ta'ala nak bagi awak kebaikan atau nak bagi awak keburukan berdasar pada burung? Allah Ta'ala tak perlu burung-burung ni.
Kalau nak bagi dia bagi juga. Tak ada connection langsung. Nabi kata syirik. Ya, dan memang ia boleh membawa kepada kesyirikan. Kerana tuan-tuan, benda yang besar dia bermula pada benda yang kecil-kecil. Benda syirik ni tak tunggu awak pergi sembah patung, pergi sembah batu gitu. Kerana ada benda yang bukan hak seumpama itu. Tapi Nabi namakan syirik. Contoh tiara. Khurafat pada burung. Nabi panggil syirik. Kenapa? Kerana kalau dia tidak syirik betul-betul, dia membawa pada syirik lah. Ya. Sebab tu Islam ni bukan kata benda tu zina haram, tapi ya Allah Ta'ala larang dalam Quran mendekati zina. Ada ayat Quran Allah Ta'ala kata jangan kamu berzina. Tak ada. Yang ada ialah wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak jaga daripada awal. Dah banyak benda yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala tak larang perbuatan tu, tapi Allah Ta'ala tak pernah kita mendekatinya atau melakukan lebih awal. Saya tanya tuan-tuan, arak kalau ikutkan haram sebab dia mabuk, tapi kalau minum setitik dua tak mabuk. Tapi yang besar Nabi larang juga. Ya. Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. Nabi kata apa-apa yang memabukkan banyak, maka sikit pun tidak boleh. Ia tetap haram. Kalau nak ikutkan sikit apa masalah ya? Ya. Itu dia panggil sadu zara'i. Ya. Kerana tuan-tuan, sadu zara'i ini maksudnya kita kena jaga benda hak kecil-kecil sebelum berlaku benda hak besar. Kerana sebagaimana kebaikan dia boleh bercambah, berkembang daripada yang kecil. Kejahatan juga begitu. Ia bermula daripada kerosakan yang kecil, akhirnya dia akan membawa kepada kerosakan yang besar. Jadi sama lagi Nabi panggil tiarah ni syirik. Ada orang ajar kalau tuan-tuan nak elakkan motor daripada hilang, tuan-tuan buka dalam kargo depan, tuan-tuan tulis nombor sekian-sekian. Tak tahulah nombor berapa. Setahu saya 24 ni lapis. InsyaAllah dia kata selamat. Apa connection nombor tu dengan pencuri tu? Tak ada connection langsung. Dan unfortunately, saya tak tahulah syirik atau tidak. Khurafat lah. Ya. Ada orang kata kalau nak elakkan pencuri masuk rumah, letaklah Sahih Bukhari dalam rumah. InsyaAllah dia kata tidak akan hilang barangan rumah kita dan tidak akan ditimpa musibah seperti kebakaran. Tuan-tuan tak pernah dengar tu? Kat YouTube lambat tuan. Apa connection Sahih Bukhari dengan kebakaran, kecurian? Letak Quran pula tentu rumah kita tak masuk orang curi. Cuba tanya rumah-rumah yang dimasuki pencuri tu. Atau rumah saya sendiri pun pernah dimasuki pencuri. Tak ada Quran ke dalam rumah? Banyak tak ada. Adalah 3 Quran dalam rumah saya. Quran dengan Sahih Bukhari mana lebih besar? Ada pening saya. Jadi kadang apa nama, dia ada banyak hadis nampak ni. Saya baca sikit hadis dia. Tadi satu hadis kan, ada satu lagi hadis yang penting. Lepas tu kita bertuah. Ni dia. Dan bukan kata Nabi SAW saja yang sebut, hatta sahabat-sahabat bagi dia pun sebut. Tiarah ni syirik, tiarah ni syirik. Ia antara ialah Ruwaifin. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah. Apa kata Ruwaifin? Ruwaifin bin Sabit ni sahabat Nabi yang besar juga ya. Mungkin tu tak pernah dengar. Tapi ada jugalah hadis dia akan daripada beliau, bukan hanya dalam bab akidah ni, dalam bab fiqh bersama. Ya. Kata beliau maraddahu at-tiyarah faqad qarafa syirka. Barang siapa yang bergantung kepada burung sehingga dengan sebab tertentu dia tak buat benda tu, dia merasa akan berlaku sial, tak baik, maka aku tak buat dengan sebab burung. Maka kata Ruwaifin faqad qarafa syirka, maka dia telah melakukan syirik ya. Kerana ia juga berdusta kepada Allah. Dia dusta kepada Allah tuan. Benda Allah tak ada apa-apa, kita kata begitu ya. Dan ada lagi beberapa hadis. Alhamdulillah tak boleh ya. Dan saya suka sekali fatwa Selangor ini.
Dia tegas mengatakan bahawa kepercayaan kepada badi-badi mayat ada perkara khurafat dan tidak ada asas sama sekali. Dan kita pun kena berprinsip yang sama. Segala kepercayaan tuan-tuan, dia mesti ada basisnya. Of course lah, kalau benda-benda gaib melibatkan Allah, melibatkan rezeki, dia mesti menerusi nas sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan tidak ada siapa yang ada autoriti untuk beritahu benda ni. Manakah Allah dan Rasul? Ya? Awak ustaz bersama mana pun, pakai serban bersama mana pun, jubah labuh mana pun, once awak cakap benda-benda kepercayaan, awak mesti ada basis. Kita bukan macam agama Yahudi, kita bukan macam agama Nasara, yang mana tok-tok mereka boleh cakap apa saja. Dan ini pun Allah sebut dalam Quran, kamu jangan jadikan ar-rahbaniyin, al-ahbar your scholars. Seumpama Tuhan, hak dia cakap betul lah tu. Mana boleh. Dan yang membezakan agama kita dengan agama-agama lain, khususnya agama hak asal daripada Allah juga macam Yahudi, Nasrani, ialah ketulinan ajarannya. Ya. Dan kelebihan agama ini juga ialah kalau orang dah bawa mari benda-benda merepek, akan ada orang yang mempertahankan dan cuba membetulkan balik. Sebab itu Qardawi rahimahullah dalam bukunya, buku apa yang saya baca tu lah, dia kata, selain daripada ketulinan Islam berbanding agama-agama lain yang telah diubah, agama-agama tu sama juga. Kelebihan agama ini juga ialah dia ada orang-orang yang akan mempertahankan. Dan dia bacalah hadis Nabi yang dia oleh Muslim Ahmad tu kan, di mana Allah Ta'ala sebut lah, ada orang yang akan mempertahankan. Itu beza. Berbeza dengan agama lain. Kalau dia nak rosak Allah Ta'ala biar dia rosak. Tapi Islam tidak. Sampai hari kiamat. La yazalu ummati, macam hadis terselupa. Tapi Allah, Nabi kata akan sentiasa ada kelompok dalam umatku yang akan mempertahankan kebenaran. Dan tidak ada siapa yang boleh memudaratkan mereka. Sehingga datanglah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini sampai hari kiamat. Jadi kita nak tahu. Jadi cerita begitulah, tak ada pada-pada mayat ya. Dan tidak ada kepercayaan mengarut yang kadang-kadang memang tersebar dalam masyarakat kita. Dan unfortunately, ia kadang-kadang disebarkan juga oleh orang-orang agama yang tidak berdisiplin, yang tidak tahu manhaj yang betul, bahkan tidak tahu prinsip dalam bab kepercayaan. Ya. Tak tahulah apa masalah mereka. Dan kita harapkan supaya bukan dalam bab badi mayat ni saja, dalam hal yang lain pun begitulah ya. Apa-apa kepercayaan dia mesti ada basis. InsyaAllah Ta'ala. Habis tu begitu ya nak cerita dia. Jadi amat penting sekali. Dan dia kata dia akui benda-benda yang karuk ni ada dalam masyarakat Melayu kita dahulu kan ada. Allah, orang Melayu dulu tuan, macam-macam kepercayaan dia ada. Ya tak, mandi Safar lah, bulan Safar, bulan pada. Dan ada orang kata tuan-tuan, pada hari Jumaat terakhir bulan Safar ke macam tu lah, Allah Ta'ala turunkan 70,000 bala. Batu hari terakhir Jumaat bulan Safar tu dibuat sembahyang hajat apa, buat sembahyang tak ada masalah. Tapi kepercayaan awak tu, dan bila orang tanya daripada mana kepercayaan ini, dia kata seorang wali Allah dibuka hijab, dia nampak pada hari terakhir Jumaat Safar ni, Safar kerja nak lupa. Dia kata dia nampak Allah Ta'ala tu kata 70,000 bala. Allah, banyak 70,000 bala. Kalau 70,000 bala turun tuan, hancur dunia ni. 70,000 tak sikit lah. Macam-macam bala ada. Tak? Semayang tak salah, tapi kepercayaan tu tidak betul. Tak ada tuan kan. Jadi bala-bala gitu kita nak tengok juga ya. Minta dalil ada. Mana dalil? Tapi kalau kita minta dalil jadi orang lain lah pula. Tuduh kita macam-macam lah. Okey, jadi itulah untuk hari ini. InsyaAllah next nanti kita akan baca soalan yang khususnya lah ya. InsyaAllah ta'ala. Ada yang tanya apa-apa? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Semua clear? Kalau tak ada, mudah-mudahan kita berkongsi apa yang baik. Kita dapat tambahkan ilmu kita. Dan dengan ilmu kita boleh tambahkan juga ibadah kita. Dan memantapkan lagi lebih penting yang related dengan tajuk kita pada hari ini ialah keimanan, kepercayaan kita dalam hak ehwal agama kita. Dan kita hendaklah menjauhi apa-apa saja kepercayaan
pegangan yang tidak berasaskan kepada sandaran-sandaran yang ada dalam syarak. Ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat itu dulu. Aku Lukul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.